Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu selayaknya lah untuk kita pertama-tama kita bersyukur pada Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang dia, Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan untuk kita dapat tunaikan satu perintah yang sangat besar, satu perintah yang sangat penting, iaitu solat Jumaat. Solat fardu yang 5 waktu memanglah satu benda yang penting, tiang daripada tiang-tiang agama. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan, siapa yang mendirikan solat maka dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkan solat ini, Nabi SAW kata hadamaddin, dia telah musnahkan agama. Bukan Nabi kata orang yang tinggalkan solat maka dia berdosa, orang tinggalkan solat maka dia ni masuk neraka. Tetapi Nabi SAW sampai kata orang yang tinggalkan solat dia sedang runtuhkan agama. Mana ni benda besar. Solat fardu 5 waktu ni satu benda besar. Bahkan ia adalah perkara yang paling penting selepas iman. Of course lah kan, kalau tak beriman kau solat 20 rakaat pun tak ada pahala. Memanglah iman tu adalah asas segala-gala. Tapi perintah Allah yang paling besar ialah mendirikan solat 5 waktu. Hak lain tu sunat, tak apa. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i 5 waktu itu yang wajib, yang dipanggil sebagai fardu dan solat wajib. Kalau dalam mazhab Hanafi dia lain sikit. Dia ada solat fardu dan dia ada solat wajib. Yang solat wajib dia bukan fardu. Mana dia bezakan istilah fardu dengan wajib. Bagi orang yang bermazhab Hanafi, solat witir adalah solat wajib. Sebab tu dia buat macam-macam mana pun dia akan buat, orang yang nak buat lah kan. Macam kita solat witir ni hanyalah sunat muakkadah. Sunat muakkadah, sunat yang amat-amat dituntut, yang amat ditegaskan untuk dilakukan. Itu solat fardu. Tetapi solat Jumaat ini dia mempunyai keistimewaan sangat besar berbanding solat-solat fardu yang lain. Kalau solat fardu kita semayang sorang-sorang kat rumah, pakai kain pelikat, tutup dari pusat sampai lutut je, kopiah tak pakai, baju tak pakai kan. Tapi kita semayanglah, semayang zuhur sorang-sorang kat rumah. Sah ke tak sah? Sah, tak ada masalah. InsyaAllah cukup rukun dia, sahlah solat tu. Syarat sah dia cukup, rukun dia cukup, sahlah solat tu. Tetapi untuk solat Jumaat, ia satu solat yang sangat istimewa, sehingga dia tu solat fardu, diwajibkan berjemaah pula. Diwajibkan berjemaah. Cuma beza dia pula, ramai mana yang kata berjemaah tadi. Kalau dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, yang muktamad ialah tak kurang daripada 40 orang kan? 40 orang kena untuk istimewa tu tuan-tuan. Mana solat zuhur ni kena syaratkan mesti 40 orang ke 14 orang, tak ada. Kalau yang semayang jemaah tu imam dengan Bilal je pun sah. Lepas dah fardu kifayah kampung tu, qaryah tu.
Tetapi untuk solat Jumaat tak boleh. Imam Syafi'i kata, dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, sekurang-kurang 40 orang. Kalau dalam mazhab Hanafi, boleh 3 orang boleh, 5 orang boleh, pun jadi Jumaat. Tetapi yang disyaratkan pula dalam mazhab Hanafi, mesti mendapat keizinan pemerintah, keizinan ulul amri. Dia syarat dia ke situ pula. Kita Imam Syafi'i dia tak syaratkan keizinan, tetapi dia syaratkan bilangan. Nak bagi tahu solat Jumaat ini satu kedudukan yang lebih istimewa. Jadi kita kena syukur kerana ini perintah Allah yang sangat besar. Perkara paling penting selepas iman ialah solat. Perkara penting selepas iman ialah solat. Dalam banyak-banyak solat fardu yang 5, maka solat Jumaat mempunyai kedudukan yang tersendiri. Saya pernah ceritakan kat sini, tak silap saya lah, saya pernah ceritakan, katalah kita ni sedang membeli belah di pasar, kita nak beli sayur, nak beli ikan. Untuk siapa? Untuk nafkah keluarga. Orang yang meniaga tu pula, dia menjual sayur, menjual ikan. Untuk apa? Untuk cari rezeki yang halal. Meniaga ni halal kan? Bahkan Nabi puji orang yang meniaga. Nabi SAW kata, peniaga yang jujur akan bersama para Nabi di akhirat nanti. Masya Allah, ini satu pujian yang begitu tinggi, nilai yang tinggi nak duduk dengan Nabi-Nabi ni. Tapi syarat dia kena jujur lah. Tuan-tuan, dia cari rezeki yang halal. Orang yang pergi beli sayur, beli ikan ni pun nak cari nafkah, nak beri makan nafkah yang halal kepada keluarga dia. Kalau tak, baik dia curi je sayur, dia petik sayur siapa-siapa, bawa balik makan. Dia curi ke, maknanya dia nak cari yang halal. Seorang menjual, seorang membeli. Tetapi jika jual beli itu berlaku semasa azan Jumaat dikumandangkan, jual beli itu haram, tuan-tuan. Jual beli itu jadi haram. Tapi kalau azan betul-betul azan Zuhur, tak ada masalah. Jual beli itu tetap tak ada masalah, tak berdosa. Tetapi kalau jual beli itu berlaku masa azan Jumaat dikumandangkan, maka hukum dia adalah haram. Nak bagi tahu kedudukan, keistimewaan solat Jumaat. Masya Allah tuan-tuan, kita kena syukur dulu orang tak rasa solat Jumaat ni hebat. Tuan-tuan, Allah boleh tunjuk kat kita ni sempat dengan satu zaman sampai 2 tahun, ada negeri sampai 2 tahun tak sembahyang Jumaat, tuan-tuan. Dan kita pun sendiri kejap 20 orang, kejap 30 orang, kejap 40 orang, kejap 14 orang, kejap AJK je. Pernah kita rasa benda tu. Allah jadikan benda ni terjadi. Ini semua jadi bukan sebab Covid, tuan-tuan. Allah nak benda ni jadi. Akidah kita kata tak akan berlaku walau apapun, walaupun untuk gugur sehelai daun, walaupun untuk berganjak sebutir pasir, tak akan berlaku melainkan hanya dengan izin Allah. Takkanlah sampai Jumaat tak boleh buat ni berlaku tanpa izin Allah. Bukan kehendak Allah. Waliyahudzubillah. Kita kena jelas, Allah jadikan benda ni berlaku. Rezeki kita lah nak tempuh keadaan ini supaya kita faham. Jangan kata surau Istiqlal, jangan kata Masjid Putra, jangan kata Masjid Negara, Masjidil Haram pun Allah boleh tutup, Masjidil Nabawi pun Allah Ta'ala boleh tutup. Sebab itu bila kita dapat ni sekarang Allah dah buka sikit-sikit ni, kita faham bahasa Arab, la azidah, ada 3 penegasan kat situ. Maknanya kalau kita nak terjemah, kita kena terjemah pasti dan pasti dan pasti kami tambahkan lagi untuk kamu. Allah tak pernah mungkir janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak pernah memungkiri janji dia. Kita yang mungkir janji dengan Allah. Jadi kita kena syukur. Ni dapat dah, alhamdulillah, Allah Ta'ala buka full capacity. Seluas ruang mana kamu nak boleh isi, semayanglah.
Cuma berjarak. Jarak tu pun saya tengok dah makin sempit dah, alhamdulillah. Tuan-tuan, kita nangis sikit je lagi tuan-tuan. Kita rayu Allah Ta'ala sikit je lagi. Kalau semua orang yang datang hari ni angkat tangan menangis-nangis dengan Allah, ya Allah, kami rindu nak sah rapat-rapat ya Allah. Dan cukuplah, kami faham dah penting betapa nikmat dapat semayang rapat-rapat yang selama ni kami abaikan, kami tak rasa penting, kami take for granted. Kalau tiap malam kita sujud pada Allah, kita rayu Allah, insya-Allah tak lama lagi Allah rapatkan, Allah kembalikan nikmat dapat solat rapat-rapat. Allah nak ajar kita, Allah datangkan musibah ni untuk ajar kita. Kalau tak reti juga, musibah ni akan jadi azab. Tapi kalau kita bertaubat pada Allah, kita kembali kepada Allah, Allah akan tukar musibah ini jadi rahmat. Pernah tuan-tuan hadapi keadaan lebih teruk daripada COVID ni sepanjang hidup tuan-tuan lah? Rasanya ni yang berat ni. Ni pun tak selesai lagi, kan? Tak selesai lagi. Tuan-tuan yang dimuliakan Subhanahu Wa Ta'ala, Allah sentiasa perhatikan kita. Kita yang lupa Allah perhatikan kita. Allah tak pernah lalai. Allah Ta'ala sentiasa memerhatikan kita tuan-tuan. Sejauh mana kita ni bersungguh dengan Allah, dalam perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita kena zahirkan syukur kita yang sungguh-sungguh. Apa kesyukuran? Kita kata apa? Alhamdulillah, macam tu cukup? Tak. Nabi SAW tunjukkan cara macam mana bersyukur. Apa Nabi SAW tunjuk? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah perhatikan solat malam Rasulullah, qiyamul lail Rasulullah. Rasulullah sembahyang 1 rakaat sampai 5 juzuk sekali baca. Baru 1 rakaat, baru 1 rukuk. 5 juzuk, rukuk pula bukan 5 minit, nak sama panjang dengan qiyam juga. Sahabat kata kami dengar Rasulullah bertasbih dalam rukuk, kemudian Rasulullah membaca doa-doa yang kami pun tak dapat tangkap dah. Panjang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang tasbih Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk, dalam sujud. Sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, kenapa sampai macam ni?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Wahai Aisyah, afala an akuna abdan syakura." Tak patut ke aku jadi hamba yang bersyukur? Ini maksud syukur. Bukan sekadar kita kata alhamdulillah, tapi kita kata bersyukur ini ialah bila kita gunakan segala kemampuan kita untuk tunaikan perintah Allah pada tahap yang terbaik, yang termampu kita lakukan. Itu baru jadi syukur. Sekarang Allah dah buka pintu masjid ni tuan-tuan. Macam mana kita nak bersyukur? Kita kena makmurkan masjid ni semampu, paling maksimum yang kita boleh, yang paling optimum yang kita boleh. Kalau macam ni lah sembahyang Jumaat, sembahyang Asar, sembahyang Maghrib pun kena macam ni juga. Kita tunjuk sungguh-sungguh pada Allah kesungguhan kita nak memakmurkan rumah dia. Itu baru nama dia bersyukur. Bukan setakat kita je datang sungguh-sungguh rumah Allah, kita pun sungguh-sungguh ajak orang lain datang rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau semua tunjukkan kesyukuran begini pada Allah, insya-Allah dalam masa yang sekejap je Allah Ta'ala boleh tukar suasana ni. Allah Ta'ala boleh rapatkan kembali saf. Allah Ta'ala boleh buka seluas-luasnya pintu rumah dia ni tanpa sukat, tanpa sekat. Sekarang ni ada SOP lagi, masih bersukat lagi kita datang ke masjid ni. Boleh buka sekian-sekian, boleh masuk seramai ni saja, duduk pula kena jauh-jauh, kan? Masih lagi bersekat, bersukat. Tapi Allah boleh ubah, sekelip mata Allah Ta'ala boleh ubah. Bukan susah tuan-tuan, Allah Ta'ala nak ubah. Tapi kalau Allah Ta'ala nak teruskan azab dia, wali'udzubillah, macam-macam juga Allah Ta'ala boleh buat. Sebab Nabi SAW pernah Sayyidatina Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, apakah itu ta'un? Apakah itu wabak ni? Wabak ni apa benda sebenarnya ya Rasulullah?" Maka kata Nabi SAW bahawasanya dia adalah azab yang Allah Ta'ala hantar kepada siapa yang dia hendak. Wabak ni satu azab
kepada siapa Allah Ta'ala hantar azab ni kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi Allah jadikan wabak ini adalah rahmat untuk orang yang beriman. Maknanya ada wabak tak ada wabak, it doesn't matter. Itu immaterial. Bagi orang yang mukmin, dia tetap rahmat. Macam mana musibah COVID ini, sama ada dia adalah azab ataupun rahmat, bergantung sejauh mana kita sediakan keimanan kita. Kalau kita sediakan keimanan kita dengan benar, COVID ini pun boleh jadi rahmat. Wabak ini pun boleh jadi rahmat. Sebab Nabi SAW bagi tahu, wabak ini, kata Rasulullah, ialah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar kepada siapa yang dia hendak. Wa anna Allah, dan Allah Ta'ala ja'alahu, jadikan wabak itu rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang yang beriman. Azab atau rahmat bergantung keimanan kita. Sejauh mana keimanan kita dengan Allah, kualiti iman kita dengan Allah, sejauh itulah natijah daripada wabak ini kepada diri kita. Sama ada jadi azab ataupun dia jadi rahmat. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita berazam sungguh-sungguh untuk zahirkan, kita tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan cara apa? Kita sungguh-sungguh ambil peluang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dalam satu hadis, "Iza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Bila kamu tengok satu orang lelaki yang selalu datang memakmurkan masjid, fashhadu lahu bil iman, maka persaksikan diri dia dengan keimanan. Tuan-tuan, masjid ini dia ada hubungan dengan keimanan. Sehingga Nabi kata, orang yang memakmurkan masjid, orang yang selalu membiasakan diri dia memakmurkan masjid, maka Nabi perintahkan supaya persaksikanlah lahu, bagi orang itu, bil iman, dengan keimanan dia. Ini satu pengiktirafan, satu confirmation daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu, kita kata, sebagai pengiktirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang memakmurkan masjid. Masjid ini dia bukan sekadar masjid tempat kita nak tambah pahala tempat kita ni, tetapi dalam hadis ini ia menjadi sebagai indikator tentang keimanan kita. Tadi dalam hadis tadi kata nak jadi azab atau rahmat bergantung pada iman. Maka memakmurkan masjid ini adalah perkara yang sangat penting untuk keimanan kita. Dia ada kaitan yang sangat rapat dengan usaha atas kualiti iman kita. Kita beriman, bukan saya kata tuan-tuan tak beriman. Kita memanglah beriman, kalau tak semayang lah jemaah ni. Tetapi kualiti iman. Dan Nabi SAW sambung lagi sabda dia tadi. Nabi kata apa? Dan Nabi SAW bacakan satu ayat Al-Quran. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan rumah-rumah Allah ialah, yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, dengan hari akhirat. Surah At-Taubah ayat 18. Dalam Nabi yang bersabda, Nabi bawa pula dalil, petik pula ayat Al-Quran. Berganda-ganda dia punya penegasan dia, tuan-tuan. Jadi kita kenalah beri perhatian. Rasulullah ni bersabda, kalau dia tak petik ayat Quran pun dah ada autoriti dah. Sabda Rasulullah ni dah jadi sumber hukum dalam agama. Tetapi di sini bukan sekadar Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Nabi sokong pula dengan dalil Al-Quran, memetik ayat 18 surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Saya nak tutup tazkirah ini dengan satu riwayat yang dipetik oleh Imam Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathir, yang menafsirkan ayat 18 surah At-Taubah ini.
Imam Ibn Katsir telah membawakan satu riwayat hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, Inni la aham bi'izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan keagunganku, inni la ahammu bi ahli al-ardi adaban, aku berhasrat untuk menurunkan azab kepada penduduk bumi. Fa idza nazartu, kemudian bila aku melihat, bila aku menelik, bila aku tengok, ila ummari buyuti, bila aku tengok kepada orang yang memakmurkan rumahku, wal mutahabbina fiyya, dan orang yang bersilaturahim berkasih sayang keranaku, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang yang beristighfar di waktu sahur, yakni di hujung-hujung malam, sarraftu zalika anhum, maka aku alihkan, aku hindarkan, jauhkan azab itu daripada mereka. Imam Ibn Katsir petik riwayat ini untuk jelaskan ayat 18 surah At-Taubah ini. Nak bagi tahu masjid ini bukan masalah berkait dengan pahala kita jadi banyak, bukan setakat berkait tentang sebagai indikator keimanan kita, tetapi masjid ini juga ada hubungan dengan keputusan langit, sama ada nak turun azab ataupun rahmat. Azab dah nak turun dah ni. Allah Ta'ala kata, aku bagi peluang lagi, aku tengok. Pertama, golongan yang aku nak tengok, orang yang memakmurkan masjid. Ada ke tak ada? Ramai ke sikit? Bersungguh ke tidak? Bersyukur atau tidak? Yang kedua, orang yang bersilaturahim, berkasih sayang kerana Allah, bukan sebab lain, semata-mata kerana Allah. Kan? Ada tak ziarah menziarah? Ada tak saling memberi hadiah? Ada tak saling bersapa? Ada tak saling mendoakan? Yang kerana berkasih sayang kerana Allah. Yang ketiga, orang yang beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur ni adalah 1/6 akhir malam. Maknanya kalau kita subuh pukul 6, lebih kurang pukul 4 tu dah mula waktu perdana, waktu the golden, maknanya waktu keemasan untuk beristighfar. Ni waktu mahal beristighfar. Al-mustaghfirina bil ashar. Allah tengok, kalau ada tiga ni, sarraftu zalika anhum, aku alihkan azab itu daripada mereka. Jadi tuan-tuan, semoga Allah SWT pada tengah hari yang berbahagia ini, semoga Allah Ta'ala beri taufik untuk kita faham perkara ini betul-betul, kita hayati, kita renungkan, dan kita cuba jadikan diri kita sebagai pemakmur masjid Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita jadikan diri kita sebagai orang yang selalu menghubungkan silaturahim kerana Allah. Kita jadikan diri kita sebagai orang yang sentiasa beristighfar di waktu sahur. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kami diperintahkan untuk beristighfar waktu sahur ni sekurang-kurang 70 kali. Jadi untuk kita ni, kita ambil lah 100, mudah kan? Ambil 100. Tak lama pun tuan-tuan, astagfirullahalazim. Nak cukup 100 tu baru 2 minit, 3 minit je tuan-tuan. Jadi insya-Allah, semoga Allah SWT bagi taufik untuk kita faham perkara ni, kita dapat bawa dalam kehidupan kita, dan tolong sampaikan pada saudara-saudara kita yang lain, dan kita saling muzakarah, mengingatkan apa yang kita dengar hari ini sesama kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal 'amala alladhi yuballighuna hubbak. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba rasulik wa hubba man yanfa'una hubbuhu 'indak birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillah.